Bila Thomas Tuchel join Chelsea, ramai yang menyangkakan bahawa pemain-pemain seperti Mason Mount mungkin tidak akan lagi dapat beraksi dalam kesebelasan pertama. Kerana hakikatnya, Mount dilihat sebagai anak kesayangan Frank Lampard. Dan biarpun Mason Mount menyinar dan menunjukkan kualiti musim lepas, ramai yang tetap tidak mahu melihat kualiti asal yang dimiliki oleh pemain itu dan menyangkakan bahawa pemain itu hanya menyinar disebabkan oleh Frank Lampard. Tetapi di bawah Thomas Tuchel juga, Mason Mount kini menjadi antara pemain paling versatile dan pemain paling penting dalam sistem yang digunakan oleh Thomas Tuchel. Jadi dalam episod Match Stats kali ini, kita akan melihat impact Mason Mount untuk Chelsea di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Kalau korang ingat, beberapa hari lepas menentang Everton, Mason Mount dibawa masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-66. Dan biarpun digunakan sebagai pemain gantian, tidak ada pemain Chelsea lain yang membuat lebih banyak tackles berbanding dengan Mason Mount dalam perlawanan tersebut. Mason Mount melakukan 4 tackles dan muncul antara pemain paling agresif di atas padang biarpun hanya beraksi sekitar 24 minit. Ini antara perkara yang disukai oleh Thomas Tuchel. Sebelum kita melihat kualiti Mason Mount dari sudut pandangan defensif, kita terlebih dahulu akan lihat apa yang Mason Mount tawarkan dari sudut pandangan ofensif. I just try to give my best, performance-wise, any chance. If I'm starting, if I come on from the bench, try and do my best for the team. I feel like everyone recently has been really together. We've been putting good performances together, and hopefully that continues and we keep pushing. But yeah, obviously I'm happy. I'm very happy today to get a goal, which I think I can score more. Jadi tidak boleh dinafikan lagi, di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini, Mason Mount muncul antara pemain paling menakjubkan dari sudut pandangan kreatif dan dari sudut pandangan penciptaan peluang. Kalau kita lihat statistik yang berikutnya, di mana kita lihat beberapa kriteria berbeza di pentas Liga Perdana Inggeris ini. Musim ini Mason Mount berada dalam kelompok 10 terbaik untuk kesemua kriteria ini. Yang paling menarik di sini, untuk key passes, beliau berada di tangga ketiga di pentas Liga Perdana Inggeris. Untuk shot creating actions, tangga keempat. Even expected assist, tangga ke-8. Tetapi yang paling penting di sini yang akan berhubung kait dengan perkara yang kita nak sebut seterusnya adalah progressive carries, di mana menggerakkan bola dari bahagian bawah ke bahagian atas. Di sini juga Mason Mount berada di tangga ke-7 di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini. Tetapi apa yang disuka daripada Mason Mount buat Thomas Tuchel? Mason Mount adalah seorang pemain yang cukup versatile, mempunyai kepelbagaian yang cukup menarik. Maknanya mampu beraksi dalam beberapa posisi dan menggalas beberapa peranan yang berbeza di bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Untuk Frank Lampard, kita cukup mengenali kebolehan beliau untuk beraksi dalam posisi nombor 10, di mana beliau banyak melakukan key passes, through balls dan cuba mencipta peluang untuk melakukan rembatan buat rakan sepasukannya. Tetapi di bawah Thomas Tuchel, Mason Mount juga menunjukkan kualiti sebagai seorang individu yang mampu turun ke bawah sedikit dan beraksi dalam posisi nombor 8 apabila diperlukan. Seorang individu yang beraksi di posisi nombor 8 adalah seorang individu yang memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan bola dalam situasi transisi dari bahagian bawah ke bahagian hadapan. Dan individu yang dikatakan Mason Mount ini mampu melakukan tugas ini dengan begitu efisien. Kalau kita lihat statistik seterusnya, carries into final third. Mason Mount adalah pemain yang paling banyak melakukan carries into final third untuk pasukan Chelsea musim ini. 67 dari bahagian bawah, beliau akan menggerakkan bola ke bahagian final third. Seorang pemain yang begitu progresif. Tetapi dari sudut pandangan successful dribbles, di sini juga Mason Mount, pemain Chelsea yang paling banyak melakukan dribbles musim ini. Jadi apabila berdepan dengan pemain-pemain pasukan lawan, beliau tidak ada sebarang kesusahan dalam melakukan dribbles untuk melepaskan diri dan memastikan bahawa bola digerakkan ataupun dibawa ke bahagian final third. Apa yang menarik juga untuk kita melihat pergerakan Mason Mount di atas padang adalah dari sudut pandangan positioning. Di sini juga kita boleh lihat bagaimana Mason Mount seorang pemain yang cukup aktif dalam beberapa zon yang berbeza, bukan dalam satu zon sahaja. Kalau kita lihat touches by zones untuk pasukan Chelsea musim ini, di posisi middle third sebenarnya, Mason Mount berada di tangga keempat. Paling banyak menyentuh bola untuk pasukan Chelsea, keempat, tangga keempat di bahagian middle third. Tetapi di attacking third juga nama dia ada di sana sebagai pemain yang paling banyak melakukan touches. Hanya lebih tinggi daripada Reece James, Ben Chilwell dan even
Timo Werner. Di middle third hanya N'Golo Kante, Thiago Silva dan Mateo Kovacic yang lebih banyak menyentuh bola daripada Mason Mount. Ini adalah kualiti yang menarik. Tetapi satu lagi perkara yang cukup disukai oleh Thomas Tuchel apabila bersembang tentang Mateo Kovacic adalah composure yang dimiliki oleh Mateo Kovacic. Seorang pemain yang cukup selesa dengan kawalan bola dalam situasi tekanan tinggi. Tidak kira apabila beliau berada di bawah berdepan dengan pasukan yang high pressing ataupun beliau berada di bahagian atas final third dan dikepung oleh pemain-pemain pasukan lawan, Mason Mount tetap selesa mengawal bola dan melakukan hantaran. Musim ini, passes under pressure, Mason Mount pemain yang paling banyak melakukan hantaran dalam situasi tekanan tinggi buat pasukan Chelsea. 161 passes under pressure. Secara kasarnya, semua orang cukup mengenali kebolehan yang dimiliki oleh Mason Mount dari sudut pandangan ofensif. Kerana benda tu kita lihat dengan mata kasar. Beliau banyak melakukan dribbles, menggerakkan bola, melakukan rembatan, menjaringkan gol dan mencatat assist. Tetapi perkara yang kita kurang lihat dan kurang beri appreciation terhadap Mason Mount adalah work rate dan juga sumbangan beliau dari sudut pandangan defensif. Dan perkara ini yang dilihat oleh Thomas Tuchel secara keseluruhan. Kerana musim ini, Mason Mount adalah individu yang kedua terbanyak melakukan tackles untuk pasukan Chelsea. Hanya di bawah N'Golo Kante sahaja. Untuk interceptions juga, 29, ranked second di Chelsea. Sekali lagi, di bawah N'Golo Kante sahaja. Recoveries juga, 182 recoveries musim ini di tangga kedua di Chelsea, hanya di belakang N'Golo Kante. N'Golo Kante itu impossible lah kita nak kalahkan dalam semua kriteria ini. Tetapi untuk Mason Mount berada di tangga kedua lebih tinggi daripada kesemua pemain tengah Chelsea yang lain, menunjukkan versatility dan sumbangan defensif yang dimiliki oleh Mason Mount secara keseluruhan. Tetapi satu lagi aspek daripada persembahan yang dibagi oleh Mason Mount di atas padang yang mungkin turut disukai oleh Thomas Tuchel adalah dari sudut pandangan pressing. Kerana Thomas Tuchel suka pemain yang banyak melakukan pressing secara agresif di atas padang dan Mason Mount jelas memang mempunyai kebolehan tersebut. Kalau kita lihat untuk most pressures by zone, maknanya dari sudut pandangan defensive third, middle third dan attacking third, siapakah 5 pemain terbanyak di setiap zone yang melakukan pressing. Di sini kita boleh melihat kebolehan menyeluruh yang dimiliki oleh Mason Mount kerana di bahagian defensive third, beliau kedua terbanyak melakukan pressing. Di bahagian middle third, beliaulah yang paling banyak melakukan pressing dan di bahagian attacking third sekali lagi, Mason Mount yang paling banyak melakukan pressing. Bukan di satu zone saja. Mason Mount ada di 3 zone berbeza dan di setiap zone beliau antara pemain tertinggi dalam melakukan pressing. Ini adalah mungkin kebolehan yang paling underrated dimiliki oleh Mason Mount secara keseluruhan dan mungkin ini sebab utama Thomas Tuchel jelas suka dengan Mason Mount dan akan terus menggunakan beliau sebagai antara pemain paling penting di atas padang. Hujung minggu ini Chelsea akan turun bertemu Leeds United. Perlawanan yang cukup saya nantikan kerana Leeds high pressing dan menentang sebuah pasukan yang melakukan high pressing seperti Leeds, Mason Mount akan sudah tentu memainkan peranan yang begitu besar. Pada pandangan korang, apa lagi satu faktor ataupun kebolehan yang dimiliki oleh Mason Mount yang tidak dipandang tinggi oleh orang lain yang begitu underrated secara keseluruhan? Komen di bawah.